Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dah sampai kepada tajuk yang terakhir bab 6. Tragedi hubungan antara kaum. Senang cerita, mudah cerita anak-anak. Ini ialah peristiwa 13 Mei lah. Kalau kita nak cakap, ini adalah tajuk berkaitan dengan peristiwa 13 Mei. Mudah di situ. Baik. Bila kita belajar bab ini, kita kena tahu dua perkara yang perlu kita tahu. Pertama sekali adalah sebab berlaku tragedi. Yang kedua nanti kita akan sentuh ialah langkah mengatasi. Dua itu. Dia mudah aja. Baik. Itu sebab cikgu bagi tajuk kita ini ialah peristiwa 13 Mei. Peristiwa ini dia melibatkan kaum. Itu sebab dia letak sini rusuhan antara kaum. Kalau soalan tanya bila berlaku? Bila berlaku tu setelah nampak tu? Bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Maksudnya lepas pilihan raya tu dah bermulanya ketegangan. Ini ialah diadakan pilihan raya umum ketiga. Nampak? Ini ialah masa dia. Masa berlaku ni. Jadi kena faham betul-betul. Dia tertumpu di mana? Okey, kalau soalan tanya di mana? Di mana peristiwa ini berlaku? Di mana peristiwa berlaku? Okey, pelajar dah boleh jawab dah. Di mana berlaku? Jawapan kita ialah di bandar-bandar besar lah. Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Jadi kita tahu di sini jawapan dia. Itu Baik. Kalau kita tengok di situ pelajar, kita nampak, kita dah boleh faham. Tiga awal-awal tu mungkin pertama dia tanya apa itu tragedi 13 Mei? Bila berlaku? Di mana berlaku? Baik. Kita tengok pertama ini ialah rusuhan kaum. Ini soalan berkaitan ini ialah berkaitan dengan faktor sebab. Kita kena tengok di sini tu sebab dalam buku teks dia tulis sini ialah faktor yang menyebabkan rusuhan kaum. Faktor yang pertama itu adalah ketidakseimbangan ekonomi. Tak seimbang ni mungkin dia berkait juga dengan dasar pecah perintah British tu. Dasar pecah perintah British. Cikgu ringkaskan ni yang mana orang India dia letakkan di estate, orang Melayu di kampung, orang Cina di bandar. Jadi dia sudah tentu menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Sosial ni ialah hubungan antara kaum. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tercetus masa ini kempen pilihan raya ni. Itu sebab kempen pilihan raya ni kita belajar tentang 4. Dia tak boleh lama. Sebab beberapa parti politik, terdapat parti politik. Nampak situ terdapat parti politik yang menyentuh sensitiviti kaum. Sensitiviti kaum ni, kalau yang tak tahu, perkara-perkara yang sensitif berkaitan dengan kaum. Itu yang kedua. Senang je kita nak ingat bab ini sebenarnya. Berkaitan dengan ketidakseimbangan, menyentuh sensitiviti. Di sini siapa yang mengambil kesempatan? PKM lah yang mengambil kesempatan. Kita masih ada PKM ni. Sebab PKM ini, kalau kita belajar suatu tingkatan 4, dia berakhir pada tahun 1989 bila berlakunya perletakan perletakan senjata Parti Komunis Malaya. Okey, dah dua dah. 2, 3.
4, kita nampak dia berkait dengan faktor yang kedua tadi ni. Ini berkait. Parti yang bertanding ni, parti yang bertanding pada waktu itu menggunakan sentimen perkauman untuk mendapat sokongan pengundi. Dia berkaitlah dengan faktor yang kedua tadi. Jadi sudah tentulah menimbulkan ketidaktenteraman bila dah menang. Itu tengok. Bila dah menang parti tadi, nampak? Perarakan kemenangan telah menimbulkan kekacauan. Jadi kita nampaklah ini antara faktor. Boleh jadi ini juga boleh disoal dalam soalan struktur, boleh disoal dalam soalan esei. Jadi mana-mana dia boleh soal itu. Okey, baik. Nampak dah situ. Okey, cuba tengok balik apa yang kita belajar. Sikit saja kita belajar ni. Pelajar dah boleh dapat apa? Senang cerita, maklumat jelas. Faktor dan sebab. Oh, macam ini rupanya. Baik. Bila kita dah tahu tentang faktor, kita kena faham juga takkan kerajaan kita ni senyap je cikgu besar kan. Ini ialah peristiwa 13 Mei. Apa langkah yang diambil? Langkah. Ini nampak. Letak pen pula. Cikgu nak letak ini. Langkah serta merta. Kita nampak di sini ada beberapa langkah serta merta. Cikgu dah garis dah di situ. Yang pertama ialah pengisytiharan darurat. Ini nombor 1 lah. Yang kedua, Mageran. Nanti kena faham istilah Mageran ni. Dan yang ketiga, peranan raja. Jadi ada 3 di sini. 1 darurat, 2 Mageran, 3 peranan raja. Darurat macam kita sekarang ni darurat lah. Kita darurat, tapi proklamasi darurat ni untuk menghalang banyak perkara yang kita jangan buat waktu COVID ni. Ini daruratnya lain. Tapi kalau faham darurat hari ni, faham bendanya hampir sama. Okey, kita tengok hampir sama. Kenapa cikgu kata bila pelajar ingat suasana hari ni, pelajar sebenarnya dah boleh jawab. Pertama, nampak situ. Parlimen ditangguh. Hari ni pun sama. Parlimen kita ditangguh. Okey. Mewujudkan pusat perlindungan di beberapa kawasan semasa darurat. Sekarang tak ada lah. Iaitu mungkin pelajar tak ingat. Perintah berkurung. Boleh bayangkan tidak dibenarkan keluar, dikenaki tinggal di kediaman masing-masing. Ini adalah huraiannya. Orang ramai tidak dibenarkan keluar. Huraian 1. Dan dikenaki tinggal di kediaman masing-masing. Huraian 1B. Kata-kata kat sini. Dah dapat 2 huraian. Ini adalah perintah darurat dari yang dibuat oleh siapa yang boleh buat yang darurat ni? Hanya yang boleh buat darurat ni, yang boleh isytihar, hanya yang di Pertuan Agong saja. Kalau soalan tanya, siapa yang mengisytihar? Yang di Pertuan Agong. Jadi, nak ingat bab ini sebenarnya, ingat bab ini, bayangkan situasi COVID. Okey, nampak? Bila kita sebut bayangkan ni, pelajar boleh dapat banyak benda. Kita tengok tadi. Parlimen tangguh. Perintah berkurung. Ada 2 huraian. Lepas itu apa? Semua berita media ditapis. Ini kita ambil yang mudah dulu. Nampak? Tapi tak pasti, jangan kongsi. Lepas itu yang lain tak adalah. Mana lagi kita nampak? Memastikan bekalan makanan. Ini bekalan makanan ni kalau kawasan tu PKPD yang teruk mungkin ada makanan lah. Okey, yang lain-lain tu kita tengok pelajar. Kita nampak masa dipindah, itu masa saling membantu, ketegangan di kalangan masyarakat. Ini kampung baru ni. Memagar, ini bukan kampung baru di Kuala Lumpur tu. Ini kampung baru yang ditempatkan masyarakat Cina yang pada waktu dulu nak menghalang daripada hasutan Parti Komunis. Kita kan belajar Min Yuan, kita belajar rancangan BRICS. Jadi di sini kita nampak
untuk memberi perlindungan kepada penduduk yang supaya tidak terpengaruh dengan anasi-anasi yang tidak baik lah. Tentera memberi perlindungan kepada penduduk yang berlindung di kem tentera. Nampak? Tentera beri perlindungan pada waktu itu yang berlindung di beberapa kem tentera. Jadi kalau yang paling mudah pelajar ingat, 1, 2, dah dapat dah situ 3. 3 ini pelajar ingat. 4. Okey. Bila kita ingat ini, kita dah seronok dah. Ini yang pertama, darurat. Yang kedua, kita tengok yang kedua, Magaran. Apa itu Magaran? Majlis Gerakan Negara yang ditubuhkan oleh Tun Abdul Razak. Okey, Magaran ni nombor 2. Ditubuhkan oleh Tun Abdul Razak pada waktu itu. Kalau kita tengok, jadi akhir pemerintahan Perdana Menteri kita Tunku Abdul Rahman sebab Tun Razak naik pada tahun 1970. Kita nampak di situ, kita nampak, cuba baca di sini, apa itu tugas Magaran. Okey, nak faham tugas Magaran ni, tengok di sini. Magaran ni diberi kuasa memerintah, bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara, dan kita nampak fungsi Magaran oleh kerana berlaku ketegangan kaum, fungsinya tak lain tak bukan cikgu letak warna hijau di sini, iaitu memastikan 2 masalah yang besar ni dapat diatasi lah. 2 fokus dia. Kalau ini dapat diselesaikan, ini adalah isu utama lah, isu dia. Kalau soalan tanya, inilah isu dia, isu utama. Okey, baik. Kita tengok di situ. Okey, Magaran ni tengoklah, keamanan, pentadbiran yang licin. Kalau kita nampak situ, memastikan keamanan, pentadbiran yang licin, keharmonian. Dia lebih kepada 2 isu tadi, perpaduan ekonomi. Jadi kalau pelajar nak ingat di sini, pastikan isu dia ni, isu berkaitan dengan 2 ni tadi, ekonomi dan perpaduan. Kalau kita katakan keamanan, pentadbiran licin, keharmonian, yang paling penting sebenarnya ini. Ini cikgu nak tunjuk ni. Ni Akta Hasutan 1948. Jangan kita menghasut. Orang yang menghasut ni elok senang tangkap lah. Yang suka buat berita palsu sekarang pun ada kan. Cerita-cerita yang tidak, dia kata ya. Itu sebab keluar istilah tak pasti, jangan kongsi. Okey. Ini ahli Magaran. Kenapa yang cikgu bulat tu? Cikgu bulat tu Tan Sri Hanif Omar, orang Kampung Gajah. Okey, kita nampak ini segak-segak belaka tokoh-tokoh yang terlibat dengan Magaran pada waktu itu. Okey. Tengok soalan tu, dia tanya sama yang kita bincangkan. Nyatakan fungsi utama Magaran, perpaduan ekonomi, keseimbangan kaum, ekonomi. Kita nampak Tun Abdullah Ahmad Badawi pun ada, Perdana Menteri kita situ. Kita nampak. Okey. Pak Allah semat ni. Kita tengok ini Perdana Menteri kita ni. Handsome pada waktu itu, muda lagi. Okey, baik. Kita nampak seterusnya peranan raja yang terakhir. Ini raja ini sebagai pengimbang lah. Kita dah belajar dalam bab 1, 3 dan 4 kan. Fungsi raja ialah sebagai orang tengah. Kita nampak di sini peranan raja ialah telah memulihkan keadaan negara. Baik, kita kena faham contoh. Pelajar kena bagi contoh. Ini ialah fakta, ini ialah huraian. Contohnya siapa? Okey, good. Contohnya ialah Sultan Perak, Sultan Idris Shah II. Ini contohnya. Kalau kita nak tadi tu, fakta, huraian, contoh. Okey. Jadi kita nampak di situ macam mana kita nak buat, macam mana peranan raja ini. Mereka telah menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Nama pun muhibah
Dia lebih untuk mewujudkan perpaduan, di mana kita nampak baca ayat situ dia kata huraiannya apa. Dia kata penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Kita nampaklah ini keratan akhbar, The Straits Times, seruan Sultan Perak. Banggalah juga saya sebagai orang Perak ni. Okey, baik. Nampak kita baca sedikit rumusan daripada tajuk ini. Kita nampak negara menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Dirumuskan daripada 6.1 sampai 6.5. Nampak antara cabaran-cabaran kita rumuskan dari segi pembangunan Sabah Sarawak, sosioekonomi, politik kita, macam mana ancaman komunis kita dah belajar, keselamatan, dan sebagainya. Namun begitu kita nampak cabaran ini telah berjaya ditanganilah dengan kesungguhan daripada kerajaan kita, kerjasama. Ini nilai dia ni. Kerjasama, akhirnya kita dapat mengekalkan keamanan sampai hari inilah. Tanggungjawab anak-anak lah pastikan keamanan kita ni terus berkekalan. Tengok aktiviti dia bagi soalan apa. Bincangkan kesan peristiwa 13 Mei kepada keamanan negara. Kesan dia. Pentingnya perpaduan. Pentingnya kerjasama. Toleransi. Hormat menghormati. Hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Okey. Cukup setakat itu. Nampak yang lain tu dah habis dah. Yang lain tu dah habis dah. Bermaksud lepas ini ialah latihan. Dan kita akan cuba buat latihan menjawab bab ini. Okey, sabar, insya-Allah secepat yang mungkin cikgu akan masukkan lah. Cikgu mungkin akan masukkan daripada modul iPro ni kot berkaitan dengan apa? Bab 6 ni. Kalau kita tengok bab 6 ni, nanti kita akan cuba jawab sikit lah. InsyaAllah dia beri ruang masa, kita akan cuba jawab sedikit. Tengok di sini nampak soalan berkaitan dengan 6.5 ini, faktor berkaitan dengan peristiwa 13 Mei dan iktibar. Okey, cukup itu saja. Sikit kita belajar, pelajar faham, insya-Allah pelajar boleh kuasai. Yang penting belajar walaupun di mana kita berada. PDPR bukan bererti kita rehat, kita terus belajar. Okey, terima kasih.